yakni tentang hasad dan dengki. Baik. Apabila seseorang itu mempunyai perasaan hasad, ia akan memberi manfaat kepada orang yang dihasad. Hasad memberi manfaat kepada musuhnya yang dia hasadkan dan bukan memberi mudarat kepadanya kerana nikmatnya tidak hilang disebabkan hasad orang lain kepadanya. Maka nikmat seseorang itu tidak akan hilang kalau kita hasad kepadanya, kerana nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengurniakan setiap kurniaan itu, nikmat itu. Kalau rezeki itu adalah kurniaan Allah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah zat yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada hambanya yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Jadi setiap apa yang dicapai oleh seseorang itu adalah anugerah daripada Allah. Mungkin atas usahanya yang gigih, atas kerjanya yang kuat, maka diberkati. Kerana Allah SWT itu dengan sifat maha pemurah. Kepada siapa saja dia nak bagi rezeki, nak bagi kekayaan, tetap juga Allah bagi, walaupun orang itu orang yang memusuhi Allah sekalipun. Itu sifat Allah. Walaupun kepada orang yang bukan Islam, kalau dia bekerja keras, dia bekerja kuat, sebagaimana pepatah orang putih kata apa? You work hard, you will deserve it. Dia kerja keras kan, dialah dapat. Yang kita malas, macam mana nak dapat? Jadi Allah SWT akan kurniakan rezeki kepada sesiapa saja yang dikehendaki. Baik. Bahkan kebajikannya akan digandakan kerana pahala orang yang hasad kepadanya akan dipindahkan kepadanya. Rugilah bagi orang yang hasad itu. Setiap amal kebaikannya itu akan dipindahkan kepada orang yang dihasadnya. Maka di akhirat nanti dia akan melihat dia seorang yang muflis, yang tidak mempunyai apa-apa kebaikan setelah dikaut oleh orang yang dihasadnya tadi itu. Itu sebab kita bersyukur kalau ada orang hasad terhadap kita, kerana kita telah pun mendapat ganjaran pahala tanpa perlu kita bersusah payah mengamalkannya. Pindah segala kebaikan orang tu, puasanya, hajinya, sembahyangnya, kita relax, tak payah buat apa-apa. Di akhirat besok kita tengok, Masya Allah, Tabarakallah, banyaknya ganjaran pahala. Bila pula aku buat perkara ini? Rupanya ada orang hasad. Itu sebab diajar di dalam Al-Quran, agar kita itu dijauhkan daripada hasad dengki. Jangan tinggalkan doa ini, Rabbana firlana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-mara kami yang telah beriman sebelum kami, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan dengki dan dendam terhadap orang yang beriman. Itu dijauhkan daripada perasaan hati dengki. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha belas kasihan lagi maha mengasihi ini. Itu doa dijauhkan daripada hasad dengki. Tak perlu kita dengki kepada seseorang. Baik. Orang yang hasad adalah seperti orang yang membaling batu ke arah musuhnya. Batu itu tidak kena pada musuhnya, tetapi ia melantun balik, lalu terkena mata orang yang membaling tadi, yang akhirnya menyebabkan ia menjadi buta. Buta mata hatinya, tidak melihat jalan kebenaran. Itu sebab jangan hasad. Kalau di masjid ini, Masya Allah, Tabarakallah, saya suka datang berjemaah di masjid ini. Kerana apa? Kerana saya melihat setiap orang silap jemaah itu ada perasaan sifat kasih sayang antara satu sama lain, walaupun berlainan bangsa sekalipun. Itu tak perlu kita hasad. Yang duduk saf depan sebab dia datang awal, walaupun dia orang daripada orang Bangladesh, walaupun daripada Syria, walaupun daripada negara-negara yang lain, daripada seberang, siapa saja, tak perlu kita hasad. Kerana dia berusaha untuk hadir awal dan merebut saf di hadapan. Kalau kita lambat, kita duduk belakang lah. Jadi tak perlu kita hasad. Kerana
kita berpegang kepada innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara walaupun lain bangsa, mereka beriman. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat walaupun berlainan bangsa. Itu sebab ada perasaan antara kasih dan sayang apabila kita duduk dalam masjid yang berbilang-bilang bangsa, berbilang-bilang kaum, tetapi mereka tetap orang Islam. Dan ini jelas untuk kita menghubungkan antara satu sama lain itu dengan perasaan berkasih sayang sesama kita orang mukmin. Kerana baginda Nabi SAW bersabda, aksiru minal ma'arifi minal mu'minina fa'inna likulli mu'minin syafa'ati indallahi yawmal qiyamah. Banyakkan berkenalan dengan orang mukmin, banyakkan berkenalan. Tu ramai saya dah kenal tu, orang Arab, orang Bangladesh, ramai kenal. Kerana pada setiap mukmin itu terhadap syafaat pada hari kiamat. Mungkin dia di antara orang yang menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Kita tak tahu. Banyakkan berkenalan. Yang kita dengan bangsa kita saja, tetapi banyakkan berkenalan dengan orang mukmin. Walaupun berlainan bangsa, tetapi mungkin kata Rasulullah, dia di antara orang yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Yang keduanya amal, dan hendaklah tahu bahawa apa hukum hasad, iaitu haram. Dan hendaklah tahu apakah perkataan atau perbuatan yang boleh menyebabkan hasad, supaya dia tidak melakukannya dan melakukan yang sebaliknya. Contohnya dia memuji orang yang dihasadnya, menunjukkan kegembiraan terhadap nikmat yang dia dapat dan merendah diri kepadanya. Iaitu seseorang yang memuji seseorang yang dihasad itu, tanda dia itu merendah diri. Maka dengan itu sangat elok amalan jika kita menziarahi orang yang dihasad itu ketika dia sakit. Kita hasad dengan dia, dia sakit, kita kunjungi dia. Kerana ia merupakan salah satu bentuk perhatian dan kasih sayang di samping membuang perasaan hasad kepadanya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan aw zada akhan lahu fillahi nadahu manadin an tibta wa tada mamsha atau mamsyaka wa tawabbata minal jannati manzila." Iaitu sesiapa yang menjenguk orang yang sakit. Orang sakit, dia pergi jenguk. Saya ada tengok TikTok masjid ni, di mana imam kita Ustaz Mustaqim dan beberapa jemaah ada berprihatin terhadap penduduk-penduduk yang sakit, pergi ziarah, diberikan sumbangan. Masya Allah, tabarakallah. Itu amalan yang sangat-sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ziarah orang yang dalam keadaan susah. Itu saya tengok, itu yang dibuat oleh saya rasa pentadbir masjid ni. Dia pergi rumah orang-orang yang susah, bawa sedikit buah tangan dan bertanya khabar dan sebagainya. Itu satu amalan yang sangat-sangat terpuji, yang mana mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia menjenguk orang yang sakit, menziarahi saudaranya kerana Allah, maka dia akan dipanggil oleh pemanggil daripada atas langit, di mana disebutkan, semoga engkau menjadi baik pula perjalananmu dan engkau mendapat kedudukan di syurga. Masya Allah, syurga tempatnya orang yang ziarah orang sakit, orang susah, bagi bantuan. Lalu hilanglah perasaan hasadnya tadi itu. Tanda tawadu, merendah diri, siapa pun kita, berjawatan ke, ada kedudukannya dan sebagainya. Jika dia melakukan seperti itu, maka orang yang dihasadnya itu akan menjadi kawannya dan hilanglah kedengkiannya, akan terhubung silaturahim. Kedengkiannya dulu itu hilang.
serta dia juga terlepas daripada dosa dengki dan terlepas daripada siksaannya, sebagaimana firman Allah SWT, idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan yang ditunjukkan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Orang buat jahat, kita buat baik. Jangan balas dengan kejahatan. Kalau kita balas dengan kejahatan, maka kita pun sama macam dia. Kenapa kita nak tiru akhlak dia? Dia buat jahat, kita balas dengan kebaikan. Tak mampu untuk bertemu dengan dia, kita doakan agar dia itu diberi kebaikan oleh Allah SWT. Itu adab yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa pemusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Itu dirakamkan dalam surah Al-Fusilat. Itu jangan hasad. Antara cara lain melepaskan diri daripada dengki dengan orang lain, ketahuilah manusia mempunyai satu tabiat. Tabiat dia apa? Dia suka kawannya mendapat nikmat dan benci jika musuhnya yang mendapatkan. Itu sebab jangan cari musuh, jangan bermusuh. Rapatkan. Berapa lama kita nak bermusuh? Dia benci jika kesusahan menimpa kawannya, tetapi suka jika ia menimpa musuhnya. Sepatutnya tidak begitu. Para solehin berkata, min khairi ikhtiyari subatul akhyar wa min syarri ikhtiyari subatul asyrar. Termasuk dalam pilihan yang baik ialah berkawan dengan orang yang baik akhlaknya. Carilah orang yang baik akhlaknya. Semua orang yang sering kali datang ke masjid, yang senantiasa bertemu antara satu sama lain, bersalam-salaman, itu tanda hubungan yang sangat baik. Bertanya kabar dan sebagainya, walaupun bergurau senda. Saya selalu datang sini suka gurau dengan sahabat-sahabat. Betul lagi dengan Tuan Haji Anwar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu suka saya bergurau. Patutnya saya ada perasaan cemburu dengan Haji Anwar ni. Sebab dalam usia 80-an, Allah masih bagi dia kekuatan untuk datang berjamaah. Itu perasaan hasad yang dibolehkan. Kita belum tentu lagi dapat 80-an datang berjamaah. Apatah lagi menjadi seorang muazzin. Masya Allah, Tabarakallah. Tak ramai opai jadi muazzin, tuan-tuan. Pernah sahabat baginda Nabi SAW tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang boleh menyebabkan aku masuk ke dalam syurga. Rasulullah mengatakan, kun muazina, jadilah engkau seorang muazin. Nabi tak suruh jadi imam, jadi muazin. Sahabat tadi mengatakan, aku tidak mampu ya Rasulullah. Kun imama, kalau tak mampu jadi imam. Imam tempat kedua tu selepas muazzin. Aku tak mampu ya Rasulullah. Kata sahabat tadi, kalau engkau tak mampu, jadilah orang yang berdiri di belakang imam, iaitu menjadi makmum. 3. Tak mampu jadi muazzin, tukang azan, mungkin suara tak sedap ataupun tak sampai, jadi imam. Tak mampu jadi imam, jadi makmum. Kalau jadi muazzin tak mampu, jadi imam tak mampu, menjadi jemaah di masjid pun tak mampu, lebih baik mam. Tuan-tuan sambung sendiri. Tuan-tuan sambung sendiri lah. Tak sanggup nak cakap. Kalau 3 tu tak mampu, lebih baik mam. Tuan-tuan sambung sendiri. Tak sanggup. Tak apa-apa. Masjid tersergam indah, dilaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampaikan tak sanggup untuk hadir. Itu merupakan satu sifat yang zalim terhadap Allah, kerana meletakkan diri pada bukan tempatnya. Tempatnya di masjid. Meletakkan diri kita itu di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa min syarri ikhtiyari subatul asyrar, dan termasuk orang pilihan yang buruk ialah berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya. Kalau kita berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, kita juga akan menjadi orang yang buruk juga akhlaknya. Ada hasad dengki, perkataan lisan kita tidak jaga dan sebagainya, dan kita tidak memandang kebaikan yang ada daripada orang lain yang boleh kita contohi. Sepatutnya kita itu mengambil iktibar daripada
pandangan kita terhadap orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai kebaikan yang Allah bagi, lalu kita juga melihatnya sebagai contoh walaupun dia itu bukan orang yang alim, tetapi ada setiap seorang itu kebaikan yang Allah SWT tunjukkan. Maka lihat kepada kebaikan, jangan lihat kepada keburukan seseorang. Kebaikannya banyak, tetapi yang kita lihat hanya keburukannya yang satu. Itu tidak adil untuk kita melihat keburukan yang ada pada seseorang itu. Baik. Sekiranya engkau tidak dapat membezakan antara kawan dan musuhmu dalam perkara suka dan benci itu, maka engkau boleh melepaskan diri daripada dosa dengki itu dengan dua cara. Yang pertama, jangan tunjukkan kedengkian itu dengan perkataan, anggota badan dan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh dirimu sendiri yang disebut sebagai istiari. Lakukan sebaliknya dengan lidah seperti memujinya, dan anggota badan seperti senyum dan gembira kerana suka dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Senyum senantiasa. La takhira mina ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun senyum pada saudara kamu. Itu akan menyebabkan saudara kamu itu merasa gembira dengan kamu. Itu sebab datang masjid kita senyum, jumpa kawan-kawan, Masya Allah, Tabarakallah. Imam Al-Haddad mengatakan, sesiapa yang mendapati di dalam dirinya ada sesuatu daripada sifat hasad terhadap seseorang daripada kaum muslimin, maka hendaklah dia membenci serta menyembunyikan di dalam hatinya, di dalam batinnya. Jangan diluahkan, simpan dalam hati dan bersihkan hati itu daripada sifat-sifat yang dengki tadi itu. Itu sebab disebut sebagai istilah dalam ilmu tasawuf, takhali, mengosongkan hati, membersihkan hati daripada sifat-sifat terkeji, mazmumah, dan tahali, menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Bukankah baginda Nabi SAW sangat mulia dengan akhlaknya sehingga Allah SWT memuji baginda Nabi, wa innaka ala khulqin azim, sungguhlah engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu agung sekali. Tinggi akhlaknya Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlaknya baginda Nabi SAW? Akhlaknya Rasulullah ialah Al-Quran. Seolah-olah Al-Quran itu berjalan di atas muka bumi, akhlak yang begitu tinggi. Dan aku diutuskan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Kalau ilmu banyak tak guna, tuan, akhlak tak ada. Apa guna ilmu banyak tapi akhlak tidak ada? Kerana ilmu ini kadang-kadang boleh terpesong, boleh terpengaruh di atas kelebihan yang dia rasa dia ada ilmu, lalu memandang remeh kepada orang lain. Itu sebab ilmu itu ada 3 tahap, kata ulama. Waqila, telah dikatakan al-ilmu salah satu ashbarin, ilmu itu ada 3 tahap. Man dakhala fi shibri awwala taqabbara. Tahap pertama, dia dapat ilmu, dia akan jadi sombong. Sombong ni. Baru balik pada pengajian kan, sombong lah dia. Dapat pula mengajar, Masya Allah, Tabarakallah. Melihat orang tak ada nilai langsung. Macam orang baru dapat lesen kereta, tu sombong betul, dia bawa kereta tu. Kalau macam kita ni dah lama dah, tak ada apa dah. Kemudian tahap kedua, kata ulama, wa man dakhala fi syabri sani tawadhu'a. Apabila dia sampai kepada tahap kedua, dia menjadi tawadhu, kerana melihat ada orang yang lebih lagi berilmu daripada dia. Sedikit tawadhu itu akan ada. Wa man dakhala fi syabri salisin alima annahu ma ya'lamu. Sampai dia ke tahap ketiga, dia merasakan dirinya tak ada apa-apa pun, tak memiliki apa pun, kerana dia memahami ilmu yang dimilikinya itu adalah ihsan daripada Allah, belas ihsan daripada Allah, agar ilmu itu dimanfaatkan untuk dirinya dan memberi pengajaran kepada orang lain.
bukannya untuk memperlekehkan orang lain. Itu ilmu. Itu sebab kadang-kadang muda-muda Masya Allah, ilmu banyak Masya Allah tabarakallah, tetapi adab dan akhlaknya itu tidak ada. Seolah-olah melihat orang lain tak pandai, aku saja yang pandai. Ini berlaku tuan-tuan. Dulu seorang anak muda mengajar dekat masjid kampung saya. Masjid kampung saya tu tak ramai anak muda, kebanyakannya opai-opai belaka. Umur dalam atas 60-an lah, 70-an, 80-an. Dan kebanyakan mereka itu yang hadir di masjid dan tok-tok guru pondok belaka. So, pakai serban sengit-sengit, mereka serban dia. Tu tok-tok guru ramai tu. Ataupun orang-orang lama yang telah pun banyak mengkhatamkan beberapa kitab dan belajar dah ilmu. Satu hari, seorang ustaz muda datang mengajar, dia jemput mengajar. Orang muda kan mengajar orang tua. Jadi bila dia tengok otai-otai ni, orang-orang lama kita ni, dia ada yang bersandar dekat dinding, tidur, serban sengit tidur je. Tu jenis dekat kampung macam tu kalau mengajar tuan. Jangan kita heran, semua tidur belaka tu. Lalu anak muda itu terasa hatinya, sebab seolah-olah apa yang diperkatakan itu tidak dipedulikan oleh orang yang hadir. Dia kata, kita dalam majlis ilmu ni, saya tengok semuanya tidur. Kenapa nak tidur dalam majlis ilmu? Jadi seorang Pak Haji sambil bersandar kat tidur, dekat tiang sambil tidur. Ini dekat kampung saya ni. Dia kata, kau cakap lajang, mata dan lelap, telinga dan dengar. Kau cakap je lah, mata lelap, telinga dengar. Ini orang-orang hebat tuan-tuan. Itu sebab jangan kita memandang kalau orang tidur tu, jangan. Kadang-kadang matanya pejam, tapi telinganya mendengar. Dan dia memejamkan mata itu untuk mendapatkan kekusyukan apa yang dia dengar. Itu sebab. Jadi saya kata pada ustaz muda tu, kamu tahu tak siapa yang hadir kalau di masjid kampung tu? Semua orang-orang yang mengaji pondok belaka tu. Orang yang telah khatam kitab begitu banyak kitab. Jadi jangan kamu melihat. Dan sepatutnya kita memandang mulia kepada mereka, kerana mereka lebih dulu kenal Allah daripada kita. Mereka lebih dulu sujud kepada Allah sebelum kita. Muliakan orang-orang yang lebih berusia daripada kita. Kita ni baru kenal saja agama, baru kenal Allah. Jadi kenal ilmu, lalu ada sifat sombong terhadap ilmu yang dimiliki. Allah Rabbi. Itu ilmu jangan kita sombong. Kerana ia adalah ihsan, anugerah pada Allah. Kaya, jangan kita sombong. Itu juga ihsan daripada Allah. Apa nak sombong? Kita menghirup udara yang sama. Yang kita hirup pun akan kita keluarkan. Tak ada satu pun milik kita. Masuk dalam kubur, tak ada yang kekal. Hatta kain kafan yang meliputi, membaluti tubuh kita juga akan hancur. Tak ada apa pun. Semuanya hancur. Jadi perlu apa kita itu dengki, sombong dan sebagainya. Baik. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasul lam taslam minha hazil ummah. 3 perkara yang umat ini tidak selamat daripadanya. Dan yang pertama kata Nabi, al-hasadu wa zannu wa tiyarah, yakni hasad. Ala unabbikum bil makhraji minha, berprasangka jahat, iaitu prasangka buruk. Ini ingat, muslimat, ingat, jangan prasangka buruk terhadap suami. Abang balik lambat hari ini. Itu persoalan yang paling susah kita nak jawab. Kita balik lambat ni, dia dah tanya dah, balik lambat balik hari ni. Itu dia dah tanya dah tu. Tu ada perasaan tu, prasangka buruk. Bagaimana tadi? Itu kita nak jawab pun susah. Saya senang kalau Zajah tanya, isteri saya kalau tanya balik lambat hari ni, gimana tadi? Saya kata pergi rumah janda dulu, baru datang sini. Dia tu senyap. Sebab kalau kita cakap yang betul, dia tak percaya. Kita cakap yang bohong, baru dia percaya.
Itu kita bagi tahu dia terang. Jadi jangan ada perasaan jahat, berprasangka buruk. Kemudiannya iza zananta fala tuhiqiq wa iza hasatta fala tab'i wa iza tataira famdi. Iaitu yang ketiganya bercanding, iaitu percaya petanda buruk daripada burung. Ini orang-orang dulu ni percaya bunyi gagak je, ini ada orang besar mati ni. Itu orang dulu punya amalan tu. Dia percaya, dia dengar bunyi gagak je, dia kata ada orang besar mati. Kalau macam tu pergi kat Kelang tu banyaklah orang-orang yang besar mati. Sebab gagak sentiasa berbunyi kat Kelang tu. Kan? Ataupun mendengar daripada yang lain. Apakah kamu mahu untuk aku beritahu kepada kamu tempat keluar daripadanya? Kata Rasulullah SAW, ala unabikum bimakhraja minha. Para sahabat mengiyakannya. Lalu Rasulullah berkata, apabila kamu bersangka buruk terhadap sesuatu atau seseorang, janganlah dibenarkan. Iaitu janganlah bertindak mengikut sangkaan buruk tersebut, bahkan berhenti daripada sangkaan buruk tersebut. Jangan sangka buruk. Kalau kita telefon seseorang tu dia tak jawab, mungkin dia ada urusan, mungkin telefonnya rosak. Jadi jangan sangka buruk dan sebagainya. Itu sebab diajar untuk kita itu ada 70 kemungkinan. Mungkin cari 70 kemungkinan itu agar tidak berprasangka buruk. 70 kemungkinan. Mungkin dia terlupa, mungkin dia tertidur, mungkin banyak kemungkinan. Sebelum kita menzahirkan perasaan sangka buruk tadi itu. Apabila kamu dengki, maka janganlah engkau melampau, iaitu jangan melakukannya. Dan apabila engkau merasa sial, lalulah, iaitu jangan dibuat kerana ia telah dibuat pada zaman jahiliah dulu, iaitu mempercayai tentang kesialan kepada sesuatu. Ini bulan Safar ini sial, kita mandi Safar. Dia percaya bulan Safar itu ada pula kesialannya atau pemalangnya. Itu merupakan satu ajaran khurafat yang sepatutnya kita hindarkan pada hari ini. Itu sebab kadang-kadang dengki ini datang daripada perbuatan seseorang itu. Maka orang-orang soleh diajar agar kita tu tak kena dengan dengki. Kalau kita pergi makan mana-mana, agar kita aman, tenteram. Sebelum makan, macam kita pergi kedai kan, takut orang buat dengki lah. Dia ajar untuk kita baca surah Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy penduduk Mekah. Ila fihim rihlata syita'i was-saif, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah, iaitu Kaabah itu. Allazi at'anahum min ju'in wa amanahum min khauf. Tuhan yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Jadi sebelum makan, ini yang diajar oleh para ulama, malah disebut juga oleh guru kami Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizullah Ta'ala, sampai kepada ayat yang terakhir, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudian ambil lidah kita tu, mainkan dekat langit-langit. Bila kita main lidah kita dekat langit-langit, kita akan terasa geli kan. Tapi kalau tak terasa apa-apa, jangan makan. Makanan itu ada kotorannya. Kalau kita letak lidah kita di langit-langit, tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa geli, itu bermakna makanan itu ada sesuatu yang tidak baik pada makanan itu, mungkin disantau dan sebagainya. Tapi kalau letak lidah kita tu dekat langit-langit, kata guru kami, kita mainkan rasa geli, makan banyak-banyak, tak apa. Itu di antara. Itu sebab amalan-amalan orang soleh ini banyak. Malah ada di antara mereka tu menjaga betul diri mereka daripada hasad, dengki dan sebagainya, kerana ditakuti atas perbuatan seseorang. Itu sebab Imam Al-Haddad menyatakan, jangan sampai dia menzahirkan
kepada orang lain sifat hasadnya itu. Sama ada dengan ucapan maupun dengan kelakuan perbuatan. Semoga dia akan terselamat daripada bencana sifat hasad itu sekiranya dia mengikut nasihat. Nasihat daripada siapa? Daripada Al-Quran, daripada baginda Nabi, daripada para ulama. Maka hadis yang menyebutkan tentang 3 perkara yang umat ini tidak selamat, iaitu hasad, dengki, mempercayai petanda buruk, kan petanda buruk kan, pegang cawan jatuh cawan. Ini ada orang kemalangan ni. Tu dia percaya betul sebab dia asyik tengok drama Melayu macam tu lah, filem Melayu, pegang cawan tu tiba-tiba pecah. Tiba-tiba ada pula kemalangan yang berlaku pada kaum kerabatnya. Dia percaya benda tu. Sedangkan perkara itu kebetulan disebabkan terlalu percaya kepada perkara-perkara yang bukan ajaran daripada Islam itu sendiri, ataupun orang yang berprasangka jahat. Jangan. Sedangkan berprasangka jahat ini adalah satu perbuatan yang sangat keji, yang boleh memusnahkan kehidupan seseorang. Berprasangka boleh musnahkan kehidupan seseorang. Mungkin boleh meretakkan hubungan antara suami dan isteri. Isteri prasangka buruk terhadap suami, suami prasangka buruk terhadap isteri. Akhirnya terhakis sifat kepercayaan itu tidak ada lagi. Akhirnya bercerai apabila berlaku begitu, kerana suka berprasangka buruk dan sebagainya. Akan berlaku perceraian itu disebabkan prasangka buruk dan sebagainya. Allahu Rabbi. Saya pernah juga orang berprasangka buruk dengan saya, tuan-tuan. InsyaAllah, tabarakallah. Dulu ketika saya mengajar dulu, seringkali anak saya yang perempuan ketika itu belum kahwin lagi, dia belajar di kolej dekat Maduri itu, masih lagi anak dara. Lepas daripada sekolah, lepas SPM, dia belajar kolej. Jadi dialah yang bawa kereta, saya duduk sebelah. Sebab saya bagi imbuhan pada dia sebagai duit belanja untuk kolej. Jadi tugas dia bawa saya pergi mengajar petang-petang. Jadi saya relax kan sebelah tu dulu, dia belum kahwin. Ada di antara jemaah bila tengok, dia kata, wah, isteri muda ustaz ni. Anak dara aku, dia katanya isteri aku. Anak dara. Sampai pula kepada isteri tak, ustaz sekarang ni ada isteri muda ya, selalu bawa dia pergi kuliah, padahal anak kita. Itu prasangka buruk. Kalau betul jadi macam mana? Berpecah. Itu prasangka yang buruk. Tanya dulu, siapa tu ustaz yang bawa ustaz tu? Kita boleh terangkan, itu anak perempuan saya, kan? Kita boleh terangkan. Ini cepat dia buat conclusion. Buat conclusion, tengok yang muda, isteri muda ustaz tu. Allah, kita pun tak nak lah beristeri muda. Nampak apa? Dah tua-tua ni kita nak rehat, nak relax tak. Macam Haji Anwar kan jadi orang bujang, Masya Allah. Sedap jadi orang bujang, tuan-tuan. Kemana pergi pun tak ada siapa yang halang kan. Seronok. Jadi orang bujang ni seronok. Kita tak nak lagi dah. Dah cukup-cukup dah. Nak apa-apa, buat cari penyakit adalah, kan? Allah lebih. Baik. Kemudiannya yang kedua, engkau benci, sikit lagi lah. Engkau benci dengan sifat burukmu sendiri, iaitu suka jika nikmat Allah SWT hilang daripada sekalian hamba-Nya yang lain. Iaitu ada perasaan benci terhadap sikap kita sendiri, yang dengki kepada orang lain. Apabila tabiatmu tadi, iaitu suka jika nikmat yang ada pada orang lain hilang, disertakan dengan membencinya kerana agama, maka terlepaslah engkau daripada dosa hasad, lalu hilanglah. Kerana sepatutnya kita menerima apa saja yang Allah bagi kepada kita. Apabila kita tidak mempunyai apa-apa, tak ada harta, tak ada kekayaan, bersyukurlah. Kerana di akhirat besok kita terlepas daripada hisab yang banyak. Adapun orang yang memiliki harta, kekayaan, itu lebih lagi dihitung di akhirat besok, dihisab. Dihisab itu bukan diseksa, tuan-tuan, tapi penghitungan Allah.
Perumpamaan orang balik pada luar negara. Saya balik luar negara, pakai kain pelikat, pakai baju, berlenggang je. Custom kata, lalu, jalan. Itu takkan dia cek. Tapi yang bawa luggage banyak tadi tu, itu satu-satu custom akan cek. Macam tu dah akhirat. Dia akan cek satu-satu. Ni ambil daripada mana, beli pakai duit mana. Itu satu-satu akan dicek sesuatu akhirat. Jadi kita terlepas. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, bersyukur. Rasulullah bersabda, warda bima qasamallahu laka takun aqnan nas. Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, nescaya engkau menjadi manusia yang paling kaya. Redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kamulah orang yang paling kaya sebenarnya, kerana ada sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa saja kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kamu tidak diwajibkan untuk mengubah tabiat kerana kamu tidak mampu mengubahnya. Dalam kebanyakan perbuatan, kerana tidak mungkin menundukkan tabiat melainkan mereka yang tidak melihat kekuasaan pada makhluk. Kerana makhluk itu tidak memberi mudarat, tidak memberi faedah. Seseorang hendaklah mengetahui dengan yakin bahawa orang yang mendapat nikmat yang didengkinya itu tiada, boleh tidak, sama ada calon ahli neraka atau syurga. Jika dia calon ahli neraka, maka nikmat itu tidak memberi manfaat kepadanya. Apa guna dapat nikmat kalau menjadi calon ahli neraka? Kecantikan, Masya Allah, cantik sangat, bawah sangat, tapi kecantikannya itu digunakan untuk dipamer-pamerkan dan menyombong diri. Dapat ahli syurga ke ahli neraka? Ahli neraka kerana sombong dengan apa yang dimiliki tadi itu, sedangkan itu ada anugerah Allah. Sombong, cantik, sampai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Siapa cantik? I ke you? Bandingkan dengan orang lain kan? Dia rasa diri cantik. Itu ada sifat takbur. Walaupun sebesar zarah, tidak diterima dalam agama kita. Jika dia calon ahli syurga, maka nikmat tadi tidak ada apa-apa nilainya jika dibandingkan dengan nikmat syurga. Nikmat syurga sangat besar, Masya Allah. Malah mereka yang duduk di syurga yang paling bawah sekalipun itu boleh memberi makan kepada seluruh ahli syurga. Nikmat syurga. Bidadarinya bagi orang-orang yang beriman. Begitu ramai bidadari. Seorang panggil, tak sempat yang ni, pergi ni. Sempat yang ni, pergi ni. Aku di syurga besok. Jadi perlu apa? Yang kita nakkan adalah jaminan menjadi ahli syurga. Yang terakhir, Sayyidina Ibnu Sirin berkata, ma hasad la hada ala syai'in min ahli dunya bi annahu in kana min ahli jannah. Aku tidak pernah hasad kepada seseorang dalam perkara dunia, kerana jika dia termasuk dalam penduduk syurga, fakaifa hasaduhu ala dunya, maka bagaimana mungkin aku dengki kepadanya. Wahya hakhiratun fil jannah, hanya kerana urusan dunia, sedangkan di dunia sangat hina di dalam syurga. Wa in kana min ahlil nar fa kaifa asaduhu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nar. Jika dia termasuk dalam penduduk neraka, maka bagaimana mungkin aku dengki kepadanya hanya kerana urusan dunia, sedangkan dia akan pergi ke neraka. Kalau nak bersaing, bersaing dengan akhirat, jangan bersaing dengan dunia. Orang nak menuju dunia, silakan, tetapi bersaing dengan ahli akhirat. Orang yang kuat ibadat, kita hasad dengan dia dan bersaing dengan ibadatnya itu. Orang yang taat kepada Allah, kita juga nak begitu. Sepatutnya kita lebih mencari yang kekal abadi, bukannya mencari yang fana. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan hati kita daripada perasaan buruk sangka, hasad, dengki, dan sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat mazmumah. Dan hiasilah diri kita dengan sifat-sifat yang tawadu, yang merendah diri, yang mengetahui bahawa kita itu adalah orang yang hina di sisi Allah, dan kita menundukkan diri antara sesama kita dengan bersifat ada perasaan persaudaraan antara kita sesama Islam. Azza wa billahi taufiq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.